Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, pada selepas maghrib ini kita dapat hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan pada kali ini insya-Allah akan menambah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada hari akhirat, dan dengannya insya-Allah kita akan membuat persiapan dan persediaan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Kerana dunia ini penting kerana adanya hari akhirat. Sebab itu mencintai syurga bukan bererti kita meminggirkan dunia. Sebab itu kita nak sungguh-sungguh memanfaatkan masa, tenaga dan segala apa sumber yang kita ada di dunia ini untuk kita beramal ibadah, sama ada sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Mudah-mudahan kita dapat di hujungnya mencapai taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Pada kali ini saya akan bersama dengan sahabat-sahabat khususnya di surau Muhajirin, di Saujana Utama 3, dan pada siapa saja yang ada di dalam live ini, insya-Allah satu tajuk yang kita akan bincangkan ialah yang tersirat di sebalik pandemik COVID-19 ini. Yang tersirat di sebalik ujian pandemik COVID-19 ini. Bila kita kata yang tersirat, artinya dia suatu yang kita lihat dengan pandangan mata hati. Bukan saja kita lihat dengan pandangan mata biasa. Kalau pandangan mata biasa itu yang dikatakan tersurat. Tetapi apabila kita melihat kepada suatu yang di sebaliknya, itu yang dikatakan yang tersirat. Kita bukan saja melihat di sudut asbab-asbab, tetapi kita cuba kaitkan asbab-asbab itu dengan musababil asbab, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dikatakan kita melihat secara tersirat, barulah tercungkil hikmah, yang mana hikmah ini mungkin kalau kita lihat secara tersurat dia negatif, tetapi apabila disuluh secara tersirat ataupun kita ambil hikmahnya, dia menjadi suatu yang positif. Sebab itu dalam hidup ni selalu kita dengar orang katakan, bila ditimpa suatu musibah, bila ditimpa satu kemalangan ataupun suatu yang mendukacitakan, ada orang yang berpesan, sabarlah, mesti ada hikmahnya. Jadi begitulah, pada malam ini kita nak lihat bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang alami sekarang ini. Tempoh lockdown, yang mana kita semua kuarantin di dalam rumah, pergerakan kita begitu terkawal, terhad dengan mematuhi pelbagai SOP. Jadi di sana kita lihat seolah-olahnya apa yang berlaku sekarang sangat menyusahkan kita. Sangat menyusahkan kita. Jadi apakah hikmah di sebalik kesusahan ataupun ujian yang ini? Yang inilah yang kita nak cuba lihat dengan pandangan mata hati. Terlebih dahulu saya ingin tegaskan bahawa manusia di dunia ini, apabila berlaku peristiwa, apabila berlaku kejadian yang menimpa dirinya ataupun kelompoknya, masyarakatnya, negaranya, kita akan melihat peristiwa itu melalui 4 pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan mata. Pandangan mata ni biasalah kita tengok perkembangan hari ini, berapa yang telah dijangkiti,
berapa yang telah sembuh, berapa yang menjadi korban, begitu ya. Sama ada yang berlaku di dalam negara ataupun di seluruh dunia. Contoh ya. Ini pandangan mata biasalah. Yang kedua, kita melihat suatu peristiwa tu dengan pandangan akal. Pandangan akal ni yang kita lihat dengan suluhan ilmu. Bila kita lihat dengan suluhan ilmu, kita mendapat maklumat yang lebih dari ya sekadar yang kita lihat dengan pandangan mata biasa. Oh, rupanya COVID-19 ini dia disebabkan oleh sejenis virus ya, yang mana virus ini ya boleh kita lawan ya dengan antibody ataupun dengan vaksin yang akan melawan balik virus ni ya. Yang kita proses vaksinasi ini dengan kita kita suntik ya virus yang sudah dilemahkan di peringkat paling minimum supaya keluar antibody dalam diri kita yang boleh melawan virus yang lebih kuat daripada itu. Contoh ya, kita kenal pula virus ni boleh bermutasi jadi varian yang baru begini boleh disebarkan secara sentuhan, secara air ataupun secara sporadik misal kata. Ini yang kita dengan akal dah ada ilmu lah sedikit ya. Tetapi ada juga orang yang melihat COVID-19 ini dengan pandangan nafsu. Yang mana pandangan nafsu ni melihat dengan semuanya nak ambil kesempatan, nak ambil keburukan, misal kata ya, di tengah-tengah orang susah ni, misal kata mereka menyebarkan berita-berita palsu yang menyebabkan kegusaran ataupun kebimbangan di tengah masyarakat tu meningkat. Ada juga pihak-pihak yang mengambil peluang untuk menjual misal kata vaksin yang palsu yang secara tidak mengikut spesifikasi yang sebenar. Jadi mereka mengambil kesempatan daripada pandemik ini ya. Timbul macam-macam scammer ya sekarang ni ya, yang nak menangguk di air keruh. Dahlah orang susah, mereka nak mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan ya secara yang salah. Jadi kita dah dapat 3 pandangan tadi ya. Pertama pandangan mata, yang kedua pandangan akal iaitu dengan ilmu, yang ketiga pandangan nafsu yang isinya semua kejahatan dan juga ingin mengambil kesempatan, dan yang ketiga inilah yang kita nak perincikan, iaitu pandangan mata hati ataupun yang dikatakan basirah. Basirah ini artinya kita melihat satu peristiwa ataupun satu kejadian ataupun di sudut ini satu COVID-19 ini ya, iaitu mengikut pandangan iman yang kita lihat dengan bukan semata-mata dengan ilmu tadi, tetapi kita lihat dengan dikaitkan dengan iman kita kepada Allah ya, dikaitkan dengan tauhid kita kepada Allah. Ini yang dikatakan kita melihat dengan tauhidic mindset. Kita lihat sesuatu ya, kita sambungkan ataupun kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan ini kita kaitkan dengan Allah, dan kita cuba mencungkil apakah rahsia-rahsia di sebaliknya dengan ilmu wahyu, dengan panduan al-hadis, dengan suluhan pandangan para ulama ya. Jadi kita ni orang awam, kita bersandar saja kepada pandangan-pandangan yang lebih authority, yang lebih autentik. Baik, itu. Baik, pandemik COVID-19 ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata apa sebabnya, tetapi dia termasuk dalam yang dikatakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala secara sama ada berlaku, ada 2 bentuk. Sama ada ujian ni berlaku secara khusus ataupun berlaku secara umum. Ya, secara khusus ni menimpa peribadi kita lah. Ya,
Mungkin sekarang ni kita sedang susah hati, misal kata, ataupun kita kekurangan perbelanjaan, atau ini adalah bersifat personal. Setiap orang akan diuji. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan memang hidup ini adalah untuk diuji. Ya, seperti mana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup itu untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalannya. Ya, begitu juga dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, yang mana akan ditimpakan sedikit daripada minal khauf wal ju', rasa takut, rasa lapar, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Ini termasuk di dalam ujian. Jadi ada ujian yang berbentuk kena pada peribadi saja, orang lain tak kena. Tetapi sekali-sekala Allah datangkan satu ujian yang berbentuk umum. Contohnya banjir, kemarau, ataupun dulu tsunami, dan sekarang COVID-19. Ini adalah ujian dalam bentuk umum. Ya, ujian dalam bentuk umum ni artinya tidak ada orang yang terkecuali. Ya, kalau satu negara tu semua orang kena. Orang miskin kena, orang kaya kena, yang berkuasa kena, rakyat jelata semua. Ini yang dikatakan ujian dalam bentuk umum. Ya, subhanallah, sebab itu dikatakan dunia ini adalah darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah negara darul, darul bala wal imtihan, arti bencana dan juga ujian. Ya, kalau kita sanggup datang, mesti kita sanggup diuji. Ya, kalau kita dilahirkan ke dunia ini memang tempatnya memang adalah tempat ujian. Sebab tu dikatakan dunia ini sebagai dewan peperiksaan. Dunia ini macam dewan peperiksaan, ya, yang mana kita kena menjawabnya, dan daripada jawapan kita kepada soalan di dalam dewan peperiksaan inilah sama ada kita lulus. Sekiranya kita lulus, alhamdulillah, kita masuk ke dalam syurga. Allahumma rzuqna. Kalau kita tidak lulus, na'udzubillah, terjun ke neraka. Jadi ujian ini pasti datang, ya, sama ada yang saya katakan tadi dalam bentuk khusus ataupun dalam bentuk umum. Baik, sekarang kita lihat secara yang tersurat. Ya, pandemik COVID-19 ini, wabak ini memang menyusahkan dan mendukacitakan. Ya, bagaimana korban di seluruh dunia dah lebih daripada 3 juta. Ya, begitu juga kita lihat dia menimbulkan masalah-masalah yang berentetan, dari soal ekonomi sekarang. Orang kehilangan pekerjaan ada, kekurangannya pendapatan, ya. Orang susah di sudut fizikal dan material. Begitu juga berlaku di sudut sosial. Ya, di sudut sosial, perhubungan, komunikasi dan interaksi, ya, menyusahkan. Misal kata kita tak dapat dah ziarah ibu bapa kita, sebagainya, ya. Terpisah antara saudara mara, anak dan ibu dan sebagainya, ya, yang mana kita ada pergerakan-pergerakan terhad di satu tempat, kadang-kadang ada kawat besi lagi, ada kawat berduri lagi yang kita tidak boleh melampaui sempadan itu. Begitu juga dalam proses pendidikan, kita terpaksa melalui satu proses PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah contoh. Dan ini sangat menguji ibu bapa, ya. Kita belum bersedia lagi bagaimana nak berinteraksi melalui internet. Kadang-kadang talian kita lemah, tak kuat, ya. Setengah-setengah keluarga itu belum ada kemudahan-kemudahan sebagai tab ke, laptop ke dan sebagainya. Subhanallah, ini sangat menyusahkan. Begitu juga dalam rumah tangga. Tengok, rumah tangga teruji dalam tempoh COVID ini. Sepatutnya apabila kita kuarantin bersama dengan keluarga, ini dapat merapatkan hubungan, ya, kita dengan keluarga yang dulunya kita kata terlalu sibuk, kita tidak ada kuantiti masa, semua yang ada kualiti masa. Sekarang ni kita dah ada kuantiti masa dan kita ada kualiti masa. Tetapi sebaliknya berlaku,
Ya, kita lihat bagaimana kadar penceraian bertambah, kemudian penderaan dalam rumah tangga begitu kita lihat bertambah, juga uh, ketagihan di sudut melayari laman-laman, seseorang yang lucah, pornografi juga bertambah, dan diberitahu bahawa sekarang ini tekanan emosi juga semakin tinggi, ya, yang mana mental illness ataupun kesihatan secara emosi ini sudah makin merosot, kemurungan, stres dah semakin meningkat. Jadi yang ini yang tersurat, yang kita nampak, yang kita baca, ya, yang kita baca melalui social media dan sebagainya. Tapi saya ingin menegaskan, ini poin seterusnya, ya, bahawa ujian sebenarnya tidak salah. Pandemik ini sebenarnya adalah ujian. Yang salah bukannya ujian, tetapi yang salah ialah respon kita ataupun tidak balas kita terhadap ujian. Contohnya, ya, kalau saya katakan tadi, ujian ini umpama kertas peperiksaan. Kan kita dulu masa SPM kita ada kertas soalan, masa di IPT kita ada kertas soalan dan sebagainya. Kertas soalan dalam peperiksaan ini tak salah, tetapi bagaimana kita menjawabnya, soalan ini, bagaimana kita menjawab kertas soalan ini, ini yang menjadi cabaran. Kalau jawapan kita terhadap kertas soalan itu betul, ujian itu akan meningkatkan kita, ya, daripada SPM kita boleh masuk IPT, ambil diploma, kemudian ambil degree, kemudian ambil master, ambil PhD berdasarkan kertas-kertas ujian ini. Tetapi ya, sekiranya kita gagal, misal kata kita kena repeat balik, kena refer balik, ataupun kita tidak berpeluang masuk ke IPT dan sebagainya. Jadi ujian tidak salah, tetapi respon kita, tindak balas kita, jawapan kita kepada ujian ini yang menimbulkan masalah kalau salah. Tetapi akan meningkatkan diri kita ke lebih atas, lebih jauh, ya, apabila jawapan kita terhadap soalan itu yang betul. Kita faham, ya. Jadi sebab itu dalam Islam, ya, kalau dunia mengatakan life is to solve problem, ya, hidup adalah untuk menyelesaikan masalah, satu masalah, datang satu lagi masalah, datang satu lagi masalah, selesai satu, datang lagi. Beginilah kehidupan, life is to solve problem. Tetapi nama lain bagi masalah, Islam menamakan dia sebagai imtihan ataupun ujian. Dia memberi satu kesan yang berbeza apabila kita kata saya sedang menghadapi ujian dengan saya sedang menghadapi masalah. Walaupun perkara itu betul, tetapi bahasa itu memberi, ya, istilah itu memberi kesan yang berbeza pada jiwa kita. Kalau kita kata, ya, aku ada masalah, down sikit. Tetapi kalau kita, ya, saya sedang diuji sekarang. Jadi kita lebih optimis, ya, kita lebih positif berbanding kalau kita kata saya sedang ada masalah, dia lebih negatif atau lebih pesimis. Jadi bolehlah kita katakan, ya, pandemik COVID-19 ini sebagai satu ujian dalam kehidupan kita, bukan satu masalah dalam kehidupan kita. Ya, baik. Mengapa Allah uji? Mengapa Allah datangkan ujian ini? Ya, memang yang dikatakan tadi, hidup memang untuk diuji. Ya, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian ini adalah untuk membuktikan sejauh mana keimanan kita kepadanya. Sebab tu jangan melihat ujian, tetapi lihat pemberi ujian itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran, apakah kamu mengaku kamu beriman sebelum kamu diuji? Jadi artinya ujian ini datang untuk menentukan ataupun untuk membuktikan betul tak kita yakin kepada Allah, betul tak kita yakin pada hari akhirat, betul tak kita yakin adanya syurga, dan betul-betul tak hati kita gerun kepada neraka. Yang dikatakan ini ada kaitan lah. Sekarang ni ada tajuk, ya, COVID itu benar, kan? Tetapi masa talqin syurga itu benar, neraka itu benar, misal kata, ya. Jadi ini adalah ujian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah untuk menentukan siapa yang berjaya dan siapa yang gagal dalam kehidupan ini. Ya.
Sebab itu dengan ujian ni baru ada siapa yang berjaya menentukan kejayaan atau kegagalan, ataupun syurga ataupun neraka. Kita menjadi hamba Allah ataupun yang sebaliknya. Jadi inilah kita kena faham sungguh-sungguh. Di sebalik yang tersirat, walaupun hari-hari kita cerita COVID ini daripada KMM, daripada MySejahtera, macam-macam hari-hari kita dengar, tetapi marilah kita sekarang ni melihat sesuatu yang lebih sekadar daripada itu. Kita tengok sesuatu yang lebih dalam ataupun yang di sebaliknya. Baik. Pada umumnya bila datang ujian Allah datangkan ujian dengan 3 maksud. Untuk orang yang beriman 3 maksud saja. 3 maksud. Jadi ini yang kita nak faham sungguh-sungguh, supaya nanti apabila kita faham takdir Allah, barulah kita boleh mentadbir hidup kita dengan baik. Fahami takdir, kemudian kita tadbir hidup kita selaras dengan takdir itu. Jangan cuba melawan takdir. Jadi kalau kita tidak faham takdir, kita akan cuba melawan takdir, dan apabila kita melawan takdir, kita akan kalah. Kerana takdir sentiasa mengatasi tadbir. Jadi sekarang ni kita nak faham apa maksud tersirat bila Allah datangkan ujian. Pertama, Allah nak ampunkan dosa. Allah nak ampunkan dosa orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, dengan apabila datang ujian ini, subhanallah, dia raja'na ilallah, terasa betul kebesaran Allah tu. Selama ni mungkin kita dikelabui oleh perkembangan teknologi yang begitu canggih, manusia membina bangunan-bangunan tinggi, persenjataan, pergi meneroka sampai ke Marikh dan sebagainya. Tengok perkembangan teknologi begitu sophisticated, begitu canggih, sehingga kadang-kadang kita terkesima ataupun kita nampak perkara-perkara itu dah tak nampak lagi kebesaran Allah. Jadi Allah datangkan satu ujian yang mana waktu itu lumpuhlah segala teknologi, segala kaedah-kaedah yang kononnya sangat saintifik, sangat intelektual. Allah uji manusia, Allah menunjukkan kebesarannya melalui virus yang sangat kecil. Virus yang sangat kecil saja. Jadi waktu itu apabila orang beriman, dia tersentak, sebab itu dia kembali kepada Allah. Sebab itu bila kita diuji, kalimah yang pertama seharusnya timbul, yang terluncur daripada lidah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Yang ini sepatutnya timbul. Kami ini milik Allah. Sekarang Allah sedang menguji kita. Allah sedang kecilkan dunia ni. Dulu dunia ni sangat besar. Orang nampak nak pergi travel mana saja, nak pergi ke luar negara, Switzerland, Mediterranean, ada pergi sana, naik kapal terbang, naik kapal macam-macam. Sekarang ni penerbangan lumpuh, nak pergi melancong tak boleh, ada duit banyak pun tak boleh keluar daripada rumah, tak keluar daripada daerah sempadan-sempadan tertentu. Jadi Allah sedang lumpuhkan semua pergerakan manusia dalam dunia ni untuk manusia bagi tahu, ada Allah yang mengatur hidup ini. Allah ada yang mengatur. Saya teringat satu cerita, bagaimana Bani Israel pernah bertemu dengan Nabi Musa AS. Bani Israel ni umat yang degil. Dia bertanya kepada Nabi Musa satu soalan yang mungkin umat yang lain tak tanya. Macam mana kalau Allah tertidur? Macam mana Allah kalau Allah tertidur? Subhanallah, Allah tidak akan tertidur. Cuma pertanyaan ni datang. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala soalan yang datang daripada kaumnya. Saya kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi Musa, kamu tunggu di satu tempat dengan satu gelas yang berisi susu. Kamu berada di satu tempat tu, tunggu, nanti akan ada jawapannya di situ.
Jadi Nabi Musa pun nak tahu jawapan yang diajukan oleh kaumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi Musa ni Musa kalimullah, Musa yang boleh berkata-kata terus dengan Allah. Maka dia bawa gelas yang berisi susu ni sampai ke satu tempat, dia tunggu jawapan. Bila tunggu lama tak dapat jawapan lagi, akhirnya mengantuk. Bila mengantuk, dia tertidur sekejap. Bila tertidur sekejap, maka gelas yang berisi susu di tangan tu jatuh dan pecah dan bertaburanlah susu tu. Waktu itu datang jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah langsung tidak rasa mengantuk dan Allah tidak tidur. Sebab semua dunia ini yang ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besar, begitu sistematik, begitu canggih, yang begitu detail, begitu kompleks. Jadi subhanallah, bila kita tahu sekarang ini dalam ujian ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah bila orang yang beriman, dia dengan ujian ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditimpa kesusahan sehingga kalau tercucuk satu duri pun, itu adalah pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala dengan ujian ini. Subhanallah, dengan ujian-ujian, khususnya ujian COVID-19 ini, semua orang teruji, betul tak? Ada orang yang teruji dengan keluarganya yang sakit, yang meninggal dunia. Ada orang yang teruji dengan kurangnya pendapatan. Ada orang yang teruji dengan perpisahan dengan keluarga. Ada orang teruji berbagai-bagai kesan-kesan rentetan daripada COVID-19 ini. Jadi bila ada ujian, barulah ada peluang untuk kita dapat pahala sabar. Baru ada peluang untuk kita dapat pahala redha. Dan inilah ada peluang pula dalam COVID-19 ni, contoh kita nak dapat pahala pemurah. Kita nak bantu orang yang susah. Dan dalam ujian ini juga kita teruji untuk mendapat pahala pemaaf. Kerana ada pergaduhan, adanya tension, adanya stres di kalangan. Jadi macam mana kita menguruskan? Semua ini datang bagi orang yang tadi untuk ampunkan dosa, yang ini untuk mendapat pahala. Kalau tak ada ujian, macam mana kita nak dapat pahala sabar? Sedangkan pahala sabar tu ajrahum bighairi hisab. Sabar itu dibalas oleh Allah tanpa hisab. Maksudnya berganda-ganda. Bagaimana kita nak dapat pahala redha? Bagaimana kita nak dapat pahala sabar sebagainya, pahala pemurah dan sebagainya. Saya dah katakan dalam satu kuliah yang lain, saya kata antara sifat orang yang bertakwa itu ialah dia menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra'i wad darra. Sarra' ni dalam keadaan mudah, wad darra' dalam keadaan payah. Jadi orang yang bertakwa ni dia boleh infak, dia dalam keadaan dia senang, dia boleh infak. Tetapi kalau dalam keadaan senang saja dia infak, dia belum bertakwa lagi. Tapi dia dalam keadaan dia susah pun dia boleh menginfakkan hartanya, ini orang bertakwa. Jadi apabila diuji dengan COVID-19 ini, pendapatan kita kurang, kita diuji dengan pelbagai kesempitan dan kekurangan, tetapi inilah masanya, ruang dan peluang yang Allah buka untuk kita mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 134 ini, iaitu orang yang menginfakkan harta dalam keadaan susah ataupun senang. Kalau tak ada COVID ni kita senang, kita boleh menginfak. Tetapi dalam COVID ni kita pun susah, tapi ada orang yang lebih susah daripada kita menginfakkan harta. Ini peluang. Jadi ada orang yang dapat pahala dengan ujian ini. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ingat untuk Allah ampunkan dosa, yang kedua untuk meningkatkan untuk mendapat pahala, dan yang ketiga dengan ujian ini Allah nak tingkatkan darjat. Allah nak tingkatkan darjat seseorang. Bila ujian tu semakin berat, semakin tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita hadapi dengan keimanan. Contoh ujian yang paling berat, siapa yang paling berat diuji? Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Rasulullah paling diuji, Rasulullah menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul.
Selepas Rasulullah yang paling teruji siapa dia? Ini di kalangan nabi-nabi yang rasul-rasul yang bertaraf ulul azmi. Ya, macam nabi siapa? Ya, macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Nuh, macam Nabi Musa, macam Nabi Isa, ya. Ini ya, nabi-nabi yang begitu diuji. Berat ujian Nabi Nuh, berat ujian Nabi Musa, berat ujian Nabi Ibrahim, berat ujian Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi makin berat, paling berat Rasulullah, kurang daripada itu nabi-nabi, rasul-rasul ulul azmi, kemudian 25 rasul, kemudian dengan 313, semua 124,000. Dan selepas itu kita lihat paling diuji lepas tu ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu tabi'in, lepas tu tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Umumnya salafus salih 300 tahun ya, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya iman ini berkadar terus dengan ujian. Semakin tinggi status nilai iman seorang itu, makin tinggi ujian. Jadi di sinilah kita lihat ada orang yang diampunkan dosa oleh Allah dengan ujian, ada orang yang mendapat pahala dengan ujian, dan ada orang yang ditingkatkan darjatnya dengan ujian. Baik, sekarang kita tengok siapa kita semasa kita diuji. Ini penting. Siapa kita? Ya, supaya nanti kita boleh ukur kita ni dengan ujian COVID-19 ni, siapa kita? Yang pertama ya, siapa dia? Who? Tadi secara umumnya ya, Allah menguji ada 3 tujuan. Sekarang ni siapa hamba Allah ketika diuji ni terbagi kepada 3 juga. Yang pertama, dengar ya, orang baik. Orang yang baik tetapi dia terlanjur melakukan kejahatan, ataupun dia terjebak dalam melakukan kesalahan, ataupun dia kalah dalam mujahadahnya. Dia orang baik, dia nak jadi baik, dia niat jadi baik, tetapi ya, oleh kerana godaan nafsu, jatuh dia melakukan kesalahan, jatuh dia melakukan dosa. Maka waktu itu orang baik ketika melakukan kejahatan, orang baik ketika dia kalah dalam bermujahadah, orang baik ketika dia kalah dengan hasutan nafsu dan bujukan syaitan, dia melakukan dosa. Bila ujian datang, ini yang dikatakan dia kena kafarah. Kafarah itu apa? Kafarah itu adalah penghapusan kepada dosa. Ni. Dia kena di dunia, tapi tak kena di hari akhirat. Di dunia ni Allah kenakan ujian-ujian ini, ya, dia menderita tadi, dia mungkin sakit, dia mungkin pedih, dia mungkin macam-macam kesengsaraan dia kena di dunia ni kerana dosa dia tadi. Kerana dengan itu Allah ampunkan dosa-dosa dia di dunia, dia kena, dia tidak kena di hari akhirat. Dia tak kena di hari akhirat. Ini yang diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Bila kena satu ujian tu, ya, dia nak kembali kepada Allah. Dia teringat balik. Macam kita lah sekarang ni, kita kena ujian. Contohnya, apa dosa aku apa dosa aku? Kita, apa dosa kita tu, bukan kita mempersoalkan macam tak ada dosa, tidak. Tapi apa dosa kita? Kita cari-cari. Memang kita tahu kita ada dosa. Oh, di sini dosa aku. Di sini dosa aku. Di sini aku ada dosa. Apa dosa aku tu bukan maksudnya kita kata, kita mempertikaikan seolah kita tidak berdosa. Tidak. Kita cari di mana dosa kita. Inilah orang yang baik. Ketika dia terlanjur melakukan kesalahan, dia kena kafarah. Golongan yang kedua ialah orang yang baik ketika dia melakukan kebaikan. Tadi orang baik ketika dia melakukan kesalahan, betul tak? Ni orang baik, memang dia orang baik dan sedang melakukan kebaikan. Dia kena uji juga. Tengok dia nak pergi solat. Misal kata dulu masa tempoh, bukan masa PKP dululah, macam belum COVID, dia nak pergi solat, naik motor ataupun naik kereta, aksiden tengah jalan, patah kaki. Orang baik nak melakukan kebaikan, kena uji. Ya. Dia nak pergi haji, dalam pergi haji misal kata kena sakit di sana, ya.
Dia nak bersedekah, orang kata macam-macam. Ya, dia melakukan kebaikan, macam-macam Allah uji waktu dia melakukan kebaikan itu. Maka waktu itu dia bukan kena kafarah. Kafarah tu orang baik ketika melakukan kesalahan. Ini orang baik ketika melakukan kebaikan, dia kena yang dikatakan ibtila, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dia pahala dan Allah nak tinggikan darjat dia lagi. Ini yang ujian-ujian yang ditempuh oleh para rasul, semua kena uji, betul tak? Ya. Sebab tu kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji berterusan. Ya. Jadi Rasulullah memang orang yang baik, melakukan kebaikan, tapi Allah uji juga. Ya, di Taif Rasulullah diuji, di Uhud Rasulullah diuji, ya, dalam hijrah Rasulullah diuji, ya. Ketika meninggal isterinya Allah uji, ya. Jadi kehidupan Rasulullah penuh dengan ujian, ya. Orang baik ketika melakukan kebaikan, ini nak ditinggikan darjat. Ini yang dikatakan ibtila. Dan yang ketiga ialah orang yang jahat ketika melakukan kejahatan. Yang ini kita takutlah, ya. Orang jahat ni dia memang jahat. Sama ada dia munafik ke, dia kafir ke dan sebagainya, ataupun orang yang berpura-pura sekarang. Jadi dia diuji ketika melakukan kejahatan. Ya, kita nak merompak, misal kata kena tembak. Ya, dia nak melakukan riba, contoh, rugi pula dalam perniagaannya, dah lah riba, rugi lagi. Ya. Jadi orang jahat ketika melakukan kejahatan, ini dia dikatakan balak. Balak ni yang kita takut, iaitu balak ni kena di dunia, kena juga di akhirat. Dia berbeza dengan tadi, ya, dikatakan kafarah. Kafarah itu kena di dunia tapi tak kena di akhirat. Kalau bala ini di dunia kena, ya, di akhirat kena lebih teruk lagi. Jadi ini yang kita takut. Orang jahat ketika melakukan kejahatan. Jadi siapa kita? Ya. Dan nombor 4, ini yang paling kita takut ni. Orang yang jahat, ya, ketika dia melakukan kejahatan. Orang jahat ketika dia tak kena apa-apa. Dia tak kena apa-apa, ya. Dia tak kena apa-apa. Dia jahat tapi tak kena apa-apa. Ujian pun tak kena, apa pun tak kena. Yang ini apa yang dikatakan? Yang kita takut ini adalah istidraj. Istidraj ini maksudnya walaupun dia melakukan kejahatan, walaupun dia melakukan kemaksiatan, tetapi dia tak kena bala. Orang kena COVID, dia steady lagi, ya. Orang miskin dalam keadaan ni kurang pendapatan, dia pendapatan tinggi, tak ada masalah, ya. Orang susah-susah dan sebagainya, dia okey saja. Dalam tempoh ini kenalah lockdown macam mana pun, harta dia banyak, dia tak ada susah apa-apa. Jadi akhirnya dia rasa apa? Dia rasa dia dalam kebenaran. Ya, ya. Akhirnya ini yang dikatakan orang ini, subhanallah, makin jauh, makin alpa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita takut. Ini yang dikatakan istidraj. Ini yang kita takut. Subhanallah, sebab itu ya, kita kena faham bahawa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini dia berlaku dalam dua bentuk. Sama ada bentuk positif yang kita suka ataupun bentuk negatif yang kita tak suka. Kita selalu kata sakit itu diuji, sihat tidak. Miskin itu diuji, kaya tidak. Dipuji itu tidak diuji, yang diuji ialah dikeji. Tidak. Sebenarnya di dalam Islam, ya, sakit diuji, sihat juga diuji. COVID-19 sekarang ni diuji, yang dulu sebelum COVID ni pun kita sedang diuji juga. Ketika kita dikeji, kita diuji. Ketika kita dipuji pun kita diuji. Subhanallah, saya teringat kata-kata daripada orang-orang yang arif, ya, iaitu orang-orang yang muqarrabin. Mereka lebih takut dengan ujian dalam bentuk positif daripada ujian yang berbentuk negatif. Ya. Kalau kita diuji dengan bentuk yang negatif, misal kata sakit, pokoknya kita mengadu, ya, kita tengok apa dosa kita, kemudian ada orang nasihatkan kita. Jadi
kecenderungan kita untuk kita mengaku bersalah, untuk kembali kepada Allah tu lebih mudah apabila kita diuji dengan sakit, apabila kita dikeji, apabila kita miskin. Tetapi kita cenderung untuk menjadi alpa, untuk terus leka, untuk terus lalai ketika diuji dengan apa? Diuji dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kegembiraan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita jangan kita kata kalau orang tu tidak diuji, orang itu lebih mudah. Tidak. Sebab itu dikatakan di dalam mafhum sebuah hadis, sekiranya Allah sayang seseorang itu, Allah mengujinya. Sekiranya Allah sayang seseorang itu, Allah mengujinya. Sebab dengan ujian itu kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali diberitakan kalau dia tidak sakit, lama dia sihat, dia mengurut dada, dia kata, apakah Allah telah lupakan aku? Ni semua sihat saja, senang saja, apakah Allah telah lupakan aku? Jadi kerana bila Allah sayang, Allah datangkan ujian. Bila Allah datangkan ujian, kita akan kembali kepadanya, kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa kita pun makin panjang, kita bangun malam, kita merintih pada Allah, kita menangis kepada Allah bila ada ujian, betul tak? Kadang-kadang kita dikecewakan oleh cinta makhluk, kadang-kadang kita dikecewakan dengan kerana suami kita, kerana isteri kita, dengan anak-anak kita. Waktu itulah kita mengadu pada Allah. Waktu itulah kita kembali kepada Allah setelah dikecewakan oleh manusia, betul tak? Tapi kalau manusia puja kita, manusia sayang kita, dilambung-lambung dan sebagainya, maka waktu itu tendensi ataupun kecenderungan kita untuk tersasar makin besar. Ini kita jaga. Okey, apakah hikmah kebaikan di sebalik pandemik ini? Apa kebaikan yang tersirat di sebalik pandemik ini? Saya tadi ada kuliah juga sebelum ini, saya katakan bila pandemik ini, lockdown ini, kuarantin di rumah, kita kembali ke rumah. Bila kita kembali ke rumah, kita kembali kepada soal basic yang paling teras dan asas. Tugas kita ialah seperti mana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Tahrim, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Artinya bila ada tempoh lockdown ni, kita kembali ke rumah. Bila kembali ke rumah, di situ kita kembali tengok tugas kita sebagai ayah, tugas kita sebagai ibu. Kita kena betul-betul tumpukan balik apa yang kita tertinggal, apa yang longgar selama ni, apa yang kita terabai selama ni, kita kutip balik. Kepimpinan ayah kembali, dia nak kena jadi imam, dia nak jadi khatib balik. Dulu misal kata semua pergi ke masjid ataupun pendidikan anak-anak dengan PDPR ni, PDPR ni pengajaran dan pembelajaran di rumah ni. Kita kena pantau anak kita satu-satu. Kemudian di samping kita nak kena masak, nak kena membasuh, nak kena mengemas rumah, macam-macam tugas kita, multitask. Artinya pada waktu itu kita kembali mencari kekuatan di dalam diri kita. Orang lelaki belajar jadi imam, siapa yang tak biasa jadi imam, sekarang ni dah belajar jadi khatib, solat Aidil Fitri, solat Aidil Adha ini insya-Allah akan datang. Kalau tempoh kita terus begini, jadi artinya dengan tempoh ujian ini, kita kembali ke dalam rumah kita, kita kemaskan balik peranan kita sebagai ayah kepada anak-anak kita, yang mana saya katakan anak-anak kita dilahirkan dalam fitrahnya putih bersih, ibu bapa yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya tidak dikatakan Islam sebab anak kita lahir-lahir memang Islam. Kita kena gilap dia, kita kena polish saja. Tetapi kalau ibu bapanya yang bertanggungjawab itu lebih menyerahkan tugas kepada sekolah ataupun kepada guru ataupun kepada masyarakat, maka waktu itu timbul kadang-kadang lepas tangan. Jadi Allah datangkan lockdown balik ini, Allah datangkan kita kuarantin di rumah ini untuk kita kembali tali kemudi ataupun steering kenderaan dalam rumah tangga kita ni kembali ke tangan kita balik. Dan kita kena melayakkan diri untuk jadi pemandu yang baik. Jadi ini hikmah dia. Kita tengok balik di rumah kita macam mana.
Ya, sebab selepas Allah tanya pada diri, Allah akan tanya keluarga. Dan kata para bijak pandai, Allah tidak marah kalau suatu perkara yang kita tak mampu buat, kita tak buat. Tapi Allah marah, murka kepada kita kalau perkara yang kita mampu buat tapi kita tak buat. Itu soal apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi hikmahnya, kebaikannya di sebalik pandemik ini, yang pertama, kita ingat balik kepada Allah. Lihat balik bukan saja kepada asbab, kita pergi kepada musababil asbab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang menunjukkan kebesaran kekuasaannya melalui makhluknya yang sangat kecil, iaitu virus. Nah, itu. Jadi bila kita ingat zikir kepada Allah, itu yang dikatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita kata masya Allah, subhanallah, terluncur daripada mulut kita apabila ujian-ujian ini datang. Ya. Tapi kembali pada iman lah. Kalau ada iman, dia akan usik balik hati kita, dia akan gempur balik. Tetapi ada orang yang makin kufur. Ya, ini kembali kepada tadi saya, bukan soal ujian itu, tetapi siapa kita ketika diuji dan bagaimana respon kita terhadap ujian, itu yang lebih penting. Jadi pertama, kita zikir balik kepada Allah, ingat balik kepada Allah. Yang kedua, kita kembali berdoa kepada Allah, panjang doa kita kepada Allah. Betul. Jadi sekarang kita ada kita ada dah doa kunut macam-macam. Kita dah minta, dah kita dengar balik di corong-corong TV, di corong-corong radio, di TV, doa-doa bagaimana menolak bala daripada penyakit-penyakit yang berjangkit. Kita dengar balik. Kita cungkil balik sejarah-sejarah macam mana menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi wabak. Tercongkir rahsia-rahsia sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika berdepan dengan perkara-perkara yang baru, tetapi prinsip-prinsipnya dari dulu pun dah ada. Jangan masuk ke satu tempat yang ada wabak dan orang yang kena wabak di dalam satu tempat tak boleh keluar, contoh. Hadis-hadis itu keluar. Dan kita akan nampak betapa syumulnya Islam. Dan para ulama kita bertungkus lumus memerah fikiran dengan hukum daripada Al-Quran, daripada hadis, asar para sahabat, mengeluarkan qiyas, ijma' dan fatwa untuk menghadapi pandemik ni. Macam mana kita tengok, subhanallah, Islam agama yang sangat dinamik. Jadi ingat Allah. Yang kedua, kita kembali berdoa kepada Allah, doa kita. Dan yang ketiga, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada ujian ini, kita tahu, kita janganlah kata, wah, bila ujian ini peningkatan darjat. Jangan macam tu. Lebih baik bila ada ujian ni, kita kata ini dosa-dosa kita lah. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang, didatangkan wala nuzikannakum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Datang kesusahan-kesusahan penderitaan yang kecil sebelum penderitaan yang besar, supaya kamu la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Ini wake up call. COVID-19 ni wake up call untuk kita kembali bertaubat kepada Allah. Masanya ada lagi untuk kita kembali bertaubat. Subhanallah. Kemudian yang keempat, bagi orang beriman, ujian ini adalah didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, didikan daripada Allah untuk kita meningkatkan darjat kita tadi. Mungkin kita selama ni Muslim yang fasik, kita naik kepada Muslim yang baik, soleh. Kemudian kita naik kepada mukmin, mukmin naik kepada muttaqin, muttaqin naik kepada muqarrabin. Jadi insya-Allah apabila kita rasa kita sedang dididik oleh Allah, ini yang dikatakan mehnah. Mehnah ni artinya didikkan daripada Allah. Allah mendidik kita melalui ujian-ujiannya. Ni. Bila kita lihat semuanya dengan pandangan mata hati, tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, jadi bila kita diuji, pertama kita tidak melihat ujian, tetapi kita lihat pemberi ujian.
Di sini kita lihat pemberi ujian. Jadi bila kita lihat pemberi ujian, apa kita katakan tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, ya, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Ini bukan ucapan istirja, ini bukan hanya untuk kematian, tetapi untuk sakit, untuk apa-apa musibah, ya, sehingga kalau kita bawa lampu, terpadam lampu tu pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni layak diuji. Walaupun ucapan istirja ni ucapan yang mudah, tetapi kadang-kadang kita tidak dapat melihat yang hakikat dari segi ucapan ini. Bila kena ujian, kita kata innalillah, aku ni hamba Allah, kami ini milik Allah. Artinya bila kami ini milik Allah, kami ini hamba Allah, kita layak diuji. Kita tidak mempersoalkan why me, kenapa aku yang diuji, kenapa orang lain tak uji, kenapa orang lain yang tak kena. Ya, kita selalu begitulah. Pelangi selalu kelihatan atas kepala orang lain. Ya, orang yang lain yang senang, kita ni susah. Hidup ini dipenuhi oleh sengsara. Aku ni tak pernah bahagia. Daripada dulu sampai sekarang derita saja. Kita selalu lihat begitu. Kita play victim dalam hidup. Jadi ini kita tidak boleh bersangka buruk begitu. Ya. Jadi kita mesti melihat bahawa innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni adalah hamba Allah. Hamba Allah layak diuji. Itu satu. Yang kedua, kita kena rasakan begini, ya. Bila ujian ni datang daripada Allah. Tadi yang saya katakan, mula-mula kita melihat Allah. Yang pertama, ya, jangan melihat hanya ujian, tapi lihat pemberi ujian. Yang pertama, kita rasa kita layak diuji sebab kita hamba Allah. Yang kedua, bila ujian ni datang daripada Allah, walaupun pedih, walaupun sakit, tetapi mesti baik. Sebab Allah baik. Allah haramkan pada dirinya dan pada hambanya sifat zalim. Kata Ibnu Atta'illah, ketika Allah menguji manusia dengan kepedihan, Allah tidak pernah menanggalkan sifat kasih sayangnya semasa Allah menguji kita. Allah tak. Maksudnya walaupun pahit, walaupun pedih, walaupun sakit, Allah bagi sebagai ujian, tetapi sakit, pedih, perit itu datang bersama kasih sayang Allah. Sebab Allah lebih kasih sayang hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Jadi ini kita, walaupun buat masa ni kita tak nampak, tapi sebagai orang beriman, aku tak nampak lagi COVID ni baiknya di mana, tapi aku yakin ada kebaikan. Aku yakin ada kebaikan. Sebab Allah menguji kita dengan ilmunya yang maha luas, tapi kita menerima ujian itu dengan ilmu yang terbatas. Tak terjangkau kita rahsia-rahsia, ya, misteri-misteri di sebalik takdir Allah ni. Buat masa ni tak terfikir oleh kita. Setengah orang, ya, kalau kita tanya, mungkin ada pengalaman kawan-kawan kita, sahabat kita yang mendengar ni, kadang-kadang dia diberhentikan kerja, dibuang kerja. Lama dulu dibuang kerja. Waktu tu dia menangis. Waktu dia bersedih, kenapa aku dibuang kerja, dan aku sangat memerlukan kerja ni. Tetapi bila dah dibuang kerja, buat macam mana? Cuba usahakan jugalah perniagaan kecil-kecilan, buat sikit, kemudian berkembang. 5 tahun kemudian dia jadi jutawan, hasil menjadi usahawan setelah diberhentikan kerja. Waktu mula dia kena 5 tahun dulu, dia kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Betul. Tetapi 5 tahun kemudian dia kata apa? Alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi. Kadang-kadang kita tengok anak kita 5-6 orang semua menjadi, ada seorang anak yang tak menjadi. Tak menjadi dalam fikiran kita lah, tak menjadi sebab apa? Kita fikir semua di sudut material, akademiknya tak tercapai. Sekarang semua kita kata ini anak yang berjaya, 10A, ini. Tak semestinya. Anak ni tak ada A pun. Adik-beradik dia semua A. Semua straight A, dia tak ada A. 10 tahun kemudian baru kita tahu inilah anak yang duduk dengan kita, yang jaga kita, yang pandai beradab dengan kita, berbanding dengan anak yang lain. Bukan saya kata saya anti pula yang straight A ni jahat, tidak. Kadang-kadang oleh kerana kesibukan dia ada di luar negara, dia gini-gini, yang ini yang duduk dengan kita, ini yang jaga kita. Dia tak tahu. God always move in mysterious way, kata itu. Selalu kita kata gitu. Jadi kita tak tahu apa di sebalik COVID-19 ni. Ya. Tetapi percayalah,
Kalau datang daripada Allah, bukan kalau datang mesti ini datang daripada Allah, mesti ada kebaikan. Ya? Cuma kita belum nampak, ilmu kita terbatas. Ilmu Allah maha luas, kita nampak short-sighted, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui endingnya, mesti ada kebaikan. Itu yang kedua, mesti ada kebaikan. Yang ketiga, Allah menguji kita dalam batas-batas kemampuan kita. Allah tidak uji lebih daripada kemampuan kita menghadapinya. Tak. Allah uji cukup dos. Allah tidak uji overdose, tidak. Cukup-cukup dos dia. Artinya, ya, Allah datangkan ujian untuk menghindari pada kemampuan iman kita untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kita, tidak menyimpulkan kita lebih daripada kemampuan kita untuk menghadapinya. Tetapi kenapa dalam realiti, kadang-kadang bila Allah uji macam kita tak mampu. Sebenarnya kita mampu, cuma kita belum fully utilize ataupun kita belum maksimumkan diri kita untuk menghadapi ujian. Keluarkan kita daripada comfort zone kepada courage zone kita. Allah datangkan ujian supaya kita keluar daripada zon selesa kepada zon mencabar. Kerana pada zon yang mencabar itulah sebenarnya kejayaan, kecemerlangan kita. Tapi kalau kita duduk terus di zon selesa, kita akan berakhir dengan tidak selesa. Jadi Allah uji kita dengan benda kepahitan, dengan kepedihan, supaya nantinya kita berpindah, ya, kita berhijrah daripada comfort zone kepada courage zone. Sebab itu kita akan bertemu dengan ujian-ujian baru, dengan cabaran-cabaran baru yang mengeluarkan, ya, potensi dalam diri kita sepenuhnya. Sebab tu orang kafir pun sendiri, saya ada terbaca satu pengakuan daripada Henry Ford. Dia kata apa? Manusia lebih kuat daripada apa yang dia jangkakan. Manusia ni lebih kuat daripada apa yang dia jangkakan. Kalau dia jangkakan dia boleh pergi 8, sebenarnya dia boleh pergi 10, 12 dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak keluarkan seluruh potensi kita? Ini yang datang ujian. Yang mana datang ujian ni dalam kemampuan kita, tetapi kita tak fully utilize lagi. Kita tak maksimumkan, ya, kekuatan diri kita untuk menghadapinya. Boleh, insya-Allah. Ya, ini ya, Allah tidak uji kita di luar batas. Yang keempat, bila Allah menguji kita, ya, yang dia kata bisyai'in. Bisyai'in ni sedikit aja, tak selamanya. Walana bluwannakum bisyai'in. Bisyai'in tu sedikit daripada. Bukannya, contohnya COVID ni, kita dibandingkan lockdown dengan kita bebas lepas merdeka ni berapa lama? Sebab itu ketika Nabi Ayub nak berdoa kepada Allah, dia rasa malu. Sebab, ya, Nabi Ayub walaupun ditimpa penyakit, dia kata, aku masa umurku yang sihat ni lebih lama daripada aku sakit. Ya, malu dia nak berdoa kepada Allah. Jadi kita ni pun begitu. Ya. Jadi subhanallah, ya, kita diuji sedikit je bisya'in. Satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tak suka suatu perkara tu, tak baik, tapi kamu rasa tak suka, kamu rasa buruk, tetapi itu baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Itu baik. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi, ya, yang dikatakan dalam surah Al-Insyirah, ya. Apa dia kata? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang. Selepas kesusahan pasti ada kemudahan, selepas kesusahan mesti ada kemudahan. Jadi kita yakinlah, insya-Allah. Walaupun saya pun tak nampak, kita pun nak nampak lemah ni kita, tapi mesti ada kemudahan selepas COVID ni. Sebab Allah dah janji, begitulah sunatullah dalam ujian Allah. Lepas kesusahan pasti ada kemudahan. Lepas kesusahan ada kemudahan. Dua kali Allah berjanji. Sebab tu ujian ni semuanya dalam bentuk yang sementara. Kemudian sebagai akhirnya, ada 1 minit lagi sebelum 1 jam saya berhenti. Allah sudah bagi tools ataupun mekanisme untuk kita menghadapi ataupun menyelesaikan ujian itu, cabaran itu. Ya, Allah tidak menurunkan ujian, tetapi Allah juga memberi jalan penyelesaian. Pertama apa?
wasta'inu bisabri wassalah. Kita hendaklah menghadapi ujian ni yang pertama dengan sabar. Sabar ni apa? Menahan. Menahan dulu. Sabar ini artinya menahan, daripada perkataan, daripada istilahnya menahan. Menahan apa? Menahan lidah, menahan perasaan, menahan fikiran, hati kita dari berbuat sesuatu yang bertentangan dengan akidah, daripada buat sesuatu yang bertentangan dengan syariat, dan daripada berbuat sesuatu bertentangan dengan adab ataupun akhlak ketika kita diuji. Tahan dulu, tahan. Jangan buat apa-apa. Tahan dulu, tahan dulu. Ya. Pedih macam mana pun tahan. Ini. Kemudian yang kedua, barulah datang yang dikatakan as-salah. As-salah ini kita minta bantuan daripada Allah. Salah daripada antara perkataannya ialah silah. Silah artinya hubungan. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu bila dikatakan kejayaan dikaitkan dengan as-salah. Ya, jadi as-salah ini bila manusia yang lemah berhubung dengan Allah yang Maha Kuat, manusia yang jahil berhubung dengan Allah yang Maha Alim, yang miskin berhubung dengan Maha Kaya, kita akan dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi ujian ini. Jadi jangan tengok COVID, berhubunglah dengan pemberi ujian itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah masanya. Kalau ujian itu dalam bentuk peribadi, secara peribadi kita kembali kepada Allah, maka COVID ini ujian dalam bentuk umum, dalam bentuk negara. Seharusnya seluruh negara, seluruh masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang saya bincangkan. Kalau ada datang daripada Allah, pasti ada kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri. Ampun maaf. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.